8.6 Usaha Raja dan Pembesar Melayu memodernkan negeri. Pertama, kita tinjau dari aspek pemodenan sosio-ekonomi. Tokoh yang pertama daripada Perak yang akan kita tinjau ini adalah Tengku Menteri Ngah Ibrahim yang merupakan pembesar yang menguasai daerah Larut yang kaya dengan hasil biji timah. Pertama, kita tengok beliau merupakan seorang jutawan yang berwatakan nasionalis dan berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa beliau. Menemui Sultan Abu Bakar daripada Johor untuk mempelajari sistem pentadbiran moden bagi memajukan daerah Larut. Tokoh yang kedua kita tengok Long Jaafar. Beliau membawa kemajuan di Larut sebagai pengeluar utama biji timah, menggalakkan wujudnya pusat pengajian agama, membina sekolah Melayu Matang pada tahun 1826 untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tempatan Perak. B. Pemodenan pertanian. Pertama kita tengok terusan Wan Muhammad Saman. Terusan Wan Muhammad Saman di Kedah ini dibina dengan ukuran panjang 36 km, lebar 7.5 meter dan dalam 1.5 meter. Dibina menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional. Merupakan pencapaian yang sangat mengagumkan dan terusan ini wujud sehingga sekarang. Kepentingan terusan memberikan kesan kepada pembangunan negeri Kedah terutamanya dalam bidang pertanian dan tanaman padi. Banyak tanah dibuka untuk penanaman padi kerana wujudnya saliran air. Banyak lagi terusan kecil dibina untuk mengairi tanah-tanah sawah padi. Siapa Wan Muhammad Saman? Wan Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah kerana mencetuskan idea membina terusan bermula dari Alustar hingga ke Gunung Jerai iaitu di daerah gurun. Sempena mengenangkan jasa beliau kepada pembangunan negeri, terusan yang dibina oleh beliau itu dinamakan Terusan Wan Muhammad Saman. C. Pemodenan bandar. Tokoh yang terkenal adalah Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Pertama, Datuk Muhammad Saleh melukis peta lengkap pertama bagi negeri Johor. Peta ini penting untuk memudahkan kerajaan Johor menggerakkan pembangunan terutama dalam sektor pertanian, perbandaran dan juga sistem perhubungan. Beliau juga mengasaskan pembukaan Bandar Maharani iaitu Muar, Endau dan Bandar Penggeram iaitu di Batu Pahat. Datuk Muhammad Saleh pernah menjawat beberapa jawatan dalam pentadbiran Johor seperti Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur dan juga Ketua Jabatan Tanah. Baginda digelar ataupun beliau digelar sebagai Datuk Bentara Laut. Gambar menunjukkan Datuk Muhammad Saleh bin Perang dan sejarahnya secara ringkas. Di pemodenan pentadbiran dan pendidikan Johor, tokoh yang terkenal adalah Datuk Jaafar bin Muhammad. Datuk Jaafar mengarahkan bendera Union Jack iaitu bendera British dikibarkan lebih rendah daripada bendera kerajaan Johor bagi memelihara kedaulatan negeri Johor. Datuk Jaafar juga menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan bagi memartabatkan bahasa Melayu. Datuk Jaafar juga mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Gambar menunjukkan foto Datuk Jaafar bin Muhammad. Tokoh seterusnya
Dalam bidang pentadbiran dan pendidikan Johor adalah Datuk Abdul Rahman bin Andak. Beliau bertanggungjawab mengawal perhubungan antara Johor dengan British. Datuk Abdul Rahman bijak dalam diplomasi dan berpandangan jauh dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri Johor. Kebijaksanaan mematahkan usaha perluasan kuasa British menyebabkan beliau dibersarakan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Menjadi perintis dalam penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 yang merupakan badan persuratan terulung ketika itu. Tokoh seterusnya adalah Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Datuk Muhammad menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan diwujudkan sekolah-sekolah di Johor. Datuk Muhammad juga membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri yang terdiri daripada tokoh-tokoh birokrat agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Beliau juga mendesak agar pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor diwartakan dan dijadikan satu undang-undang. Gambar menunjukkan bahawa Datuk Muhammad Ibrahim Munshi yang merupakan anak kepada satu penulis yang terkenal iaitu Abdullah Munshi. Berperanan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan British. Ini pemodenan di Johor. Golongan bangsawan yang dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Bagaimanapun, ahli-ahli ini menuntut pembentukan regimen askar Melayu diraja untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa Johor. Mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Sekarang kita tinjau apa yang berlaku di Sarawak, iaitu kepimpinan tempatan di Sarawak menghadapi penjajahan oleh James Brooke. Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi memainkan peranan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutamanya dalam hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Beliau memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad yang ke-20. Beliau bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan juga Abang Haji Bol Hasan menubuhkan sebuah sekolah khas bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Pada tahun 1925, Baginda dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai ahli Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri Sarawak. Pada tahun 1932, beliau dilantik sebagai Datuk Imam. Beliau juga mengasaskan Majlis Syuyukh Islam yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Agama Islam Sarawak. Gambar menunjukkan Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Ketua Anak Negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran peringkat daerah. Antara tugas Datuk Imam adalah menjaga keamanan, mengutik cukai, mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan. Datuk Imam juga menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri yang mengendalikan kes bakat berkaitan dengan hukum adat dan juga hukum syariah Islam.
Kita ke subtopik terakhir, bab 8 iaitu 8.7, keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat ataupun cabaran kuasa British. A. Kemakmuran negeri. Kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran, jati diri dalam kalangan rakyat masih dikekalkan dan menjadi semakin utuh. Ramai pelabur asing datang untuk melabur kerana pemodenan dalam pentadbiran dan ekonomi kerajaan Johor. Contohnya, usaha memajukan perlombongan biji timah oleh Tengku Menteri Ngah Ibrahim di Larut dan juga Sultan Ismail di Lembah Kinta. Dengan pemerintah yang berorientasikan kemajuan negeri, maka muncullah pelabur-pelabur yang ingin datang melabur dan seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. B. Melambatkan perluasan kuasa British hasil daripada pemodenan ini kerana British tidak mempunyai alasan untuk menjajah. Kebijaksanaan dan ketegasan pemerintah tempatan menangani cabaran dan juga kemarahan kuasa barat berjaya melambatkan perluasan kuasa dan penerimaan penasihat British. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan juga Undang-Undang Tubuh bagi diri Terengganu serta kemudiannya diikuti oleh undang-undang negeri yang lain telah melambatkan cita-cita British untuk menguasai keseluruhan negeri-negeri Melayu. C. Kemajuan pendidikan. Pendidikan sebenarnya bukan menjadi keutamaan British untuk diajar kepada orang-orang Melayu. British hanya ingin mengeksploitasi sumber ekonomi negeri-negeri Melayu. Raja-raja Melayu lah yang mendesak agar kepentingan pendidikan orang-orang Melayu perlu diperjuangkan. Dan ini telah membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu termasuk sekolah untuk kaum perempuan. D. Penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Ditubuhkan hasil inisiatif Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah, Sultan Alang Iskandar, Datuk Abdullah Dahan dan juga Raja Chulan Ibni Almarhum Sultan Abdullah. Pada tahun 1933, kompeni percubaan pertama iaitu Regimen Askar Melayu ditubuhkan pada tahun 1935. Regimen ini menjadi asas kepada penubuhan pasukan tentera kita pada hari ini. E. Pegawai Tadbir Melayu. Diwujudkan skim perkhidmatan tadbir Melayu pada tahun 1910. Pegawai tadbir Melayu ini merupakan hak kepada raja-raja Melayu bagi kepentingan anak-anak mereka. Ini bermakna pegawai-pegawai tadbir ini terdiri daripada kalangan anak-anak golongan diraja. F. Mempertahankan institusi beraja. Tindakan raja-raja memodernkan pentadbiran telah berjaya mengekalkan dan mempertahankan institusi kerana kebolehan raja-raja dalam berdiplomasi ataupun berkomunikasi dengan baik kepada British. Kuasa raja tidak terhapus dengan perluasan kuasa British. Pegawai British hanya mengambil alih peranan sebagai pembesar negeri sahaja. Itulah sahaja pelajar-pelajar pembelajaran kita pada bab 8 iaitu kebijaksanaan pemerintah terutama sekali Sultan Melayu dalam menangani tamak haloba British untuk menjajah negeri-negeri Melayu. Sifat tamak dan haloba ini telah membawa kepada perancangan yang tidak langsung mengambil kira hak dan suara orang-orang Melayu apabila berlakunya perjanjian Bangkok
1909 dengan Kerajaan Siam. Konflik di Selatan Siam kekal sehingga sekarang. Kesan daripada ketidakpuasan hati penduduk di Patani terhadap perjanjian Bangkok. Bagaimanapun di negeri-negeri Melayu Utara yang di bawah British, mereka walaupun tidak berpuas hati tetap mendiamkan diri dan menerima sehingga sekarang garis sempadan antarabangsa antara Malaysia dan juga Thailand. Untuk itu, jumpa lagi di kesempatan yang lain dan cikgu harap sekiranya ada peluang dan masa, bolehlah pelajar mengikuti bab-bab yang sebelum ini iaitu bab 1 sehingga bab 7. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian, terima kasih.